Saya di tangan saya ini ada satu ground of judgment untuk kes ini di peringkat Mahkamah Tinggi, iaitu Jill Allen binti Lauren Bill melawan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri. Di dalam ground of judgment ini terdapat 3 dokumen yang dirujuk oleh Yang Arif Hakim itu. Yang pertamanya yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, memo Pejabat Timbalan Perdana Menteri yang bertarikh 16/5 tahun 1986. Kalau saya dibenarkan izin untuk membaca daripada Timbalan Perdana Menteri kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Kabinet memutuskan saya sendiri, Anwar dan James mengkaji perkara istilah Islam di dalam Alkitab yang tidak boleh digunakan. Ini dokumennya. Yang jelas mengatakan bahawa 8 perkataan boleh digunakan. Manakala bukan 8, 12 perkataan boleh digunakan, 4 perkataan tak boleh dipakai. Ini perkataan, the very word di dalam surat ini, iaitu Allah, Kaabah, Baitullah, solat. Dengan syarat di kulit luar, jika sekiranya berbentuk buku, ditulis perkataan untuk agama Kristian. Itu yang boleh digunakan. Susulan daripada surat inilah, ada satu surat daripada Perdana Menteri Malaysia yang bertarikh 19/5, iaitu 4 hari atau 3 hari selepas surat TPM ini, kepada KSU KDN mengarahkan, kalau boleh saya baca, Kabinet telah membincangkan perkara ini dan memberi tanggungjawab kepada Timbalan Perdana Menteri menentukan perkataan yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan oleh agama Kristian. Sila lihat nota TPM. PM merujuk kepada nota TPM. Tarikh tu bila tu? Tarikhnya 19/5. Tahun ini 16, tahun 86. Okey. Iaitu 3 hari selepas itu. Tuan dan Tuan, susulan daripada arahan Perdana Menteri kepada KSU KDN pada 5 Disember tahun 1986, KSU KDN telah mengeluarkan satu surat berkeliling kepada semua penerbitan agama Kristian sebagaimana lampiran, menyatakan perkataan yang boleh digunakan oleh agama Kristian dalam Alkitab dan juga yang tidak boleh sebagaimana keputusan kabinet yang dibuat. Okay, jadi soalan saya. Okey. Soalan ni. Kita tahu bahawa kes ini telah dirujuk ke mahkamah beberapa kali. Ada 2 kali lah. Dan yang menjadi isu kepada kita ini adalah pada tahun 2021. Hakim Yang Arif Norbi Arifin membuat keputusan mengenai perkara ini. Dan kerajaan pada masa itu tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah. Itu hak kerajaan yang merupakan pihak defendant dalam kes ini, KDN dan Kerajaan Malaysia, membuat rayuan. Persoalan kepada sayanya ialah kenapa kerajaan pimpinan Yang Berhormat Tambun membuat keputusan menarik balik kes rayuan di Mahkamah Rayuan ini. Sedangkan apa salahnya apabila Mahkamah Tinggi membuat keputusan sedemikian, kerajaan telah merayu Mahkamah Tinggi seorang hakim. Mahkamah Rayuan paling kurang 3 orang hakim. Saya nak tanya apa rasionalnya kerajaan panjang sangat ni ada apa? Untuk Tadi dah jawab dah, PM dah jawab tadi. PM dah jawab, tak faham-faham juga ke? Rayuan ini. Inilah masalahnya, tak faham-faham. PM dah jawab tadi. Elok dah PM jawab tadi dah. Yang Tak Berhormat, faham. Sabar. Yang Berhormat, hari ini Kita perlu mendengar mahkamah yang lebih tinggi sebagai menghormati. Baik, point Ada taken. penghormatan kepada keputusan itu, kita merayu, biarlah mahkamah menentukan kedudukannya. kata baru, Kalau point itu keputusannya, kita terimalah. Baik. Jadi saya minta Bagi peluang Perdana Menteri jawab. Terima Silakan. kasih. Terima kasih. Silakan Menteri. Pertama, seperti kita tahu, keputusan yang dibuat pada tahun 86 tidak pernah dipinda oleh Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional, sehinggalah sekarang Kerajaan Perpaduan nak pindah supaya diperjelaskan. Okey, itu jelas. Perkara ini berlarutan. Peguam negara berpendapat sekiranya jelas keputusan Jemaah Menteri dengan perakuan baginda di-Pertuan Agong bahawa patuh kepada keputusan Raja-Raja Melayu, maka Peguam negara berpendapat rayuan itu bertentangan dengan keputusan
yang awal dibuat oleh Raja-Raja Melayu. Jadi sebab itu, Peguam Negara mengambil keputusan sedemikian. Saya dah jelaskan. Tapi yang penting ialah, Peguam Negara berpendapat, kes lemah kerana peraturan yang dikenakan, yang dibuat oleh KDN. Maka keputusan yang dibuat atas pandangan Peguam Negara dan serta dirujuk pada Janji Pertuan Agong ialah memperkemaskan, kalau tidak kita buat rayuan, kes bangkit lagi kerana ada kecanggahan. Jadi sebab itu kita tamatkan dengan pindah semua peraturan supaya jelas tidak ada kes yang boleh dibawa mahkamah. Bagi saya ini lebih satu yang jelas, yang kekuatan. Apa yang lemahnya? Kalau kita kata umpamanya kita tarik balik rayuan, kemudian kekal keadaan yang keliru sekarang, itu mungkin kelemahan kita. Tapi kita tarik untuk perbetulkan. Mana tidak ada mahkamah yang boleh membuat keputusan bercanggah dengan keputusan yang dibuat sekarang. Jadi semua peraturan termasuk KDN yang nampak lemah dan memberikan ruang supaya boleh dibawa ke mahkamah, itu akan dibatalkan dan ditarik balik. Saya fikir tidak ada permasalahan di sini. Kalau rakan-rakan di sebelah sana ambil tindakan objektif, apakah tidak wajar kita sekarang ambil keputusan? Kerana Peguam Negara berpendapat rayu boleh tetapi bertentangan dengan keputusan Raja-Raja Melayu. Kemudian kes bangkit lagi. Terutama kerana Peguam Negara berpendapat kes itu lemah. Maka akan bawa lagi kes, tak selesai. Jadi bagi kita dalam kerajaan perpaduan sekarang, ambil keputusan, minta perkenan raja-raja, semua yang bercanggah dan bertentangan peraturan-peraturan yang kita baca, yang belum tahu, dalam semua akta dan peraturan, kita batalkan sekiranya bertentangan dengan keputusan yang disebut tadi.